Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 11 November 2020, saya Karzari Afindi. Dan saya Priscilla John, ikuti berita ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat telah mula dikuatkuasakan di daerah Kuching sejak 9 November lalu. Malah terdapat beberapa kawasan sempadan antara daerah melaksanakan sekatan jalan oleh pihak polis, anggota Tentera Malaysia dan rela. Kru TVS turut meninjau di lapangan. Dan bagi mendapatkan laporan lanjut, Connie Grace ada perinciannya. Daerah Kuching menjadi tumpuan bagi sekatan jalan raya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah bermula pada 9 November lepas di beberapa lokasi bagi daerah Kuching. Berikutan peningkatan mendadak kes dalam tempoh 14 hari lalu, pendekatan ini diambil bagi menyekat keluar masuk orang ramai demi membendung penularan wabak COVID-19. Penutupan di jalan membabitkan Jalan Matang, Bulatan Imat, Jalan Temenggong Tan Meng Chong, Jalan Kuching Samarahan Expressway dan beberapa kawasan yang lain. Ini antara langkah awal yang diambil sehingga tamat tempoh PKPB dan sekatan jalan raya lain melintas daerah adalah di sempadan daerah Samarahan. Kami turut dapatkan komen dari Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail, bagi mengulas perkembangan terkini penguatkuasaan PKPB di daerah Kuching. Menurutnya, seramai 27 orang telah dikenakan kompaun kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ada semalam ada dua perempuan yang kita patah balik lah. Pagi ni tak ada lagi yang dah mungkin dah faham dah, dia orang dah tahu. Setakat ini tak ada timba lagi lah yang setakat 3 hari tadi lah, tak ada lagi yang katanya di arah patah balik. Semua datang semua dah ada surat kepada majikan dan juga surat kepada polis untuk masuk lah. Setakat kita cuma compound je lah. Setakat hari ni 27. Untuk semalam tak ada. Hari ni kita ada buat di daerah yang bersepadan dengan Kalimantan. Sejak dulu lagi bukan setiap PKP ni, kereta juga dah ada dah. Dia dekat orang benteng, kita dah ada dekat sekatan jalan raya di daerah macam Lundu, Bau yang bersepadan dengan Indonesia ni untuk sebagai lapisan kedua lah. Tinjauan kru TVS mendapati rata-rata pemandu mematuhi arahan dan menunjukkan surat kebenaran bekerja kepada pihak polis ketika melalui sekatan jalan raya. Pada Selasa, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Kampung Haji Baki telah dilanjutkan bermula 11 November iaitu pada hari ini sehingga 17 November ini. Baiklah, itu saja perkembangan tinjauan daripada saya, Connie Grace dan juga juru kamera. Untuk TVS, salam hormat.
Seorang lelaki berusia 42 tahun maut antara mangsa baharu akibat dijangkiti virus rabies di Sarawak. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, kes terbaru itu menjadikan jumlah kes penyakit itu yang menjangkiti manusia di Sarawak meningkat kepada 5 bagi tahun ini dan kes ke-27 sejak 2017. Tambah Dr. Noor Hisham, individu berkenaan meninggal dunia pada pukul 6.53 pagi pada 20 Oktober di Hospital Umum Sarawak HUS. Mangsa disahkan dijangkiti virus rabies melalui ujian makmal yang dijalankan Institut Penyelidikan Perubatan IMR pada tarikh sama. Pada 15 Oktober lalu, mangsa dimasukkan ke HUS selepas mengalami lemah anggota badan dan tidak mampu berjalan selain kesukaran tidur akibat halusinasi, hilang selera makan dan kesukaran untuk minum. Siasatan mendapati tiada sebarang sejarah gigitan anjing atau haiwan lain berlaku dalam kes ini. Sementara itu, Dr. Noor Hisham menegaskan Sarawak masih belum bebas rabies. Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak merekodkan kejayaan rampasan bernilai lebih 35 juta ringgit dalam tempoh 10 bulan pertama tahun ini. Komander Brigade PGA Sarawak, Senior Assistant Commissioner Mancha Atta dalam kenyataannya berkata, rampasan itu dibuat hasil daripada 148 kes membabitkan tangkapan seramai 408 orang yang terdiri daripada warga tempatan dan pendatang tanpa izin. Katanya sepanjang tempoh 2 minggu lalu, Brigade PGA Sarawak turut merekodkan kejayaan rampasan hampir 5 juta ringgit. Ia juga merekodkan pertambahan nilai rampasan melebihi 7 juta ringgit yang direkodkan dalam tempoh 3 minggu berturut-turut. Terdahulu, kata Manca, cawangan risik Batalion 12 PGA Miri menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dengan pengedaran rokok dan minuman keras tanpa cukai kastam di Miri pada Selasa. Dalam serbuan di 3 lokasi berasingan itu, sepasukan polis menemukan sebanyak 10,070 karton rokok putih, 4,104 karton rokok kretek, 302 kotak bir serta 422 kotak minuman keras pelbagai jenama yang disimpan di dalam 2 buah rumah dan sebuah stor rumah kedai. Dianggarkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM2,236,744.80 termasuk cukai. Menurutnya, tangkapan dan rampasan diserahkan kepada pihak IPD Miri untuk tindakan dan siasatan lanjut di bawah Seksyen 135-1D Akta Kastam 1967. Bertemu kembali. Terdapat sebanyak 14 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Rabu. Bayi berusia 7 bulan merupakan antara yang positif. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,011 kes. Sementara itu, terdapat pertambahan 5 kes baru bagi kluster Green Hill di daerah Kuching dan ini menjadikan jumlah melibatkan kluster ini meningkat kepada 87 orang termasuk kes indeks. Kuching masih lagi berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 127 kes tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas, manakala 3 lagi daerah Miri, Lundu dan Limbang berstatus kuning. Manakala 36 buah daerah lagi di Sarawak kekal berstatus hijau. Rundingan untuk menyimak pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA63 giat dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bersama Kerajaan Persekutuan melalui beberapa jawatan kuasa. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali mendedahkan 5 tuntutan daripada 13 tuntutan telah berjaya mencapai persetujuan. Kerajaan negeri telah mengemukakan 13 tuntutan kepada Kerajaan Persekutuan. Daripada 13 tuntutan tersebut, 5 tuntutan telah berjaya mendapat persetujuan bersama antara Kerajaan negeri dan Kerajaan Persekutuan. 4 tuntutan lagi masih di peringkat rundingan, manakala 4 tuntutan lagi dibincangkan di bawah jawatan kuasa bersama yang telah ditubuhkan bagi perkara-perkara berkenaan.
Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Datuk Dr. Juanda Jaya, GPS Jemoreng yang ingin mengetahui status terkini rundingan MA63 pada sesi soal-jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Rabu. Tambah Hasidah, tuntutan pertama merujuk kepada semakan semula pemberian peruntukan khas buat Sarawak seperti termaktub di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, ujarnya lagi tuntutan kedua pula berhubung penyerahan kuasa pengedaran gas negeri pada Sarawak berlandaskan Undang-Undang Negeri selaras dengan Distribution of Gas Ordinance 2016. Bagi tuntutan ketiga pula, Kerajaan Persekutuan bersetuju melaksanakan penurunan kuasa Menteri Persekutuan kepada pihak berkuasa negeri bagi mengubal Undang-Undang Subsidiari di bawah Labour Ordinance Sarawak yang kini diisytiharkan sebagai Undang-Undang Persekutuan berkaitan tenaga buruh yang sesuai untuk dilaksanakan di negeri Sarawak secara khasnya dengan mengambil kira keadaan khusus di Sarawak. Merujuk kepada tuntutan keempat, beliau berkata, Kerajaan Persekutuan bersetuju melaksanakan perwakilan kuasa di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam kurungan Akta 127 kepada Kerajaan Negeri bagi mengawal selia perkara-perkara berkenaan alam sekeliling termasuk melibatkan buangan berjadual. Sharifah Hasidah berkata, bagi tuntutan kelima, Kerajaan Persekutuan bersetuju supaya tanah di Sarawak yang diberi hak milik Persekutuan diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri mengikut Kanun Tanah Negeri Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah hak adat NCR adalah dikecualikan dari kawasan di bawah lesen ladang hutan LPF seperti tertakluk di dalam terma dan syarat pemilikan LPF. Itu tegas Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh semasa sidang media di Dewan Undangan Negeri pada Rabu. Memang sudah termaktub di dalam term and condition LPF ini di mana sekiranya kawasan berkenaan sudah disukat, memang secara automatiknya kawasan ini tidak termasuk, tidak dapat diterokai atau tidak dapat dibangunkan oleh LPF holder itu tadi. Ia akan diasingkan. Walaupun dari segi fisikalnya di dalam LPF, tapi dalam segi operasinya LPF holder tidak mempunyai hak ke atas kawasan tersebut. Tambahnya, bagi status kawasan NCR yang dituntut, sekiranya mempunyai tuntutan yang sahih serta dokumen, pemohon boleh memohon melalui Jabatan Tanah dan Survey untuk menyukat perimeter kawasan tersebut. Dalam pada itu, Len Talif dedahkan sebanyak 45 LPF telah dikeluarkan sejak Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak 1995 diperkenalkan dan melibatkan keluasan kawasan 3.1 juta hektar terdahulu dan pada hari ini dikurangkan kepada 2.1 juta hektar. Jelasnya lagi, walaupun dari segi keluasan hutan itu merangkumi 2.1 juta hektar, namun sasaran untuk ditanam hanya 1 juta hektar sahaja. Manakala baki 1.1 juta hektar akan ditukarkan statusnya kepada hutan simpan atau reserve alam semula jadi. Jadi kita hanya memerlukan 1 juta hektar untuk ditanam dengan spesies yang cepat tumbuh. Jadi kalau kita membuat kesimpulannya 1 juta hektar ini, kalau kiranya lah kita menggunakan pusingan tanaman ini selama 5 tahun, 1 juta hektar ini bermakna tiap-tiap tahun kita dapat memotong dari, dapat mengeluarkan keluaran kayu lebih daripada 25 juta meter padu. Lebih daripada apa yang kita perlu pada hari ini. So we don't really need to have that more than 1 million hectare as a planted forest. Okay. Berita baik untuk ibu bapa yang menghantar anaknya di tadika. Taska dan tadika di kawasan zon hijau kini diberi kebenaran untuk beroperasi serta-merta. Kata Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah, keputusan ini diputuskan selepas menerima pandangan daripada ibu bapa dan orang ramai serta mengambil maklum balas daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Bagi zon hijau ataupun yang bukan merah, luar daripada Kuching, Taska dan Tadika diberi kebenaran untuk beroperasi serta-merta.
Jadi boleh beroperasi dengan mematuhi SOP yang telah kita sediakan dan patuhi dengan ketat sekali perlu dipatuhi. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media berhubung pembukaan taska dan tadika di Sarawak pada Rabu. Kata Fatimah lagi, bagi kawasan zon merah seperti daerah Kuching yang kini sedang melalui Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, tadika dan taska hanya boleh beroperasi setelah status zon berubah. Jika adanya permintaan daripada ibu bapa yang bekerja sebagai frontliner yang mempunyai kesulitan dari segi penjagaan anak-anak, pihak tadika dan taska boleh membuat permohonan kepada KWKPK. Tadika, we sama juga dengan taska seperti tadi, it has to be permission has to be sent in, and we will discuss case by case in our SDMC meeting. Sebab sekarang ini Kuching masih di kategori sebagai zon merah dan kita mengenakan iaitu CMCO sekarang ini. We have to consider kalau ada case frontliners yang memohon misalnya, we have to consider case by case. Case by case. Untuk kawasan red zone saja. Yang lain mulai esok terus boleh mereka terus boleh beroperasi. Tafsiran penduduk dalam negeri dalam rang Undang-Undang RUU Artikel 16 tidak harus disalahartikan. Ia bertujuan untuk menjaga keistimewaan rakyat Sarawak bagi melayakkan mereka bertanding sebagai wakil rakyat. Menjelaskan perkara itu, Adun Batu Kitang Loh Kia Chiang berkata perlembagaan sedia ada bagaimanapun tidak mengukuhkan tujuan tersebut. Tambahnya lagi, ia adalah antara sebab kerajaan negeri mahu mengubah RUU ini yang akan menjelaskan definisi perkataan penduduk negeri yang tidak jelas. That is why GPS has the good intention of amending this, of clarifying this loose word resident. But DAP made a big issue out of it, spin it, and mislead our people. So that's the scenario. So I just want to clarify. It is actually very simple. I just want to clarify that this is the good intention of GPS. And I just want to clarify that this is DAP politics of confusing the rakyat. Sementara itu, Adun Layar Gerald Rentap Jabu memberi jaminan gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa mempertahan hak rakyat Sarawak dan tidak mempunyai niat untuk membawa orang luar untuk memasuki Dun Sarawak seperti yang dipersoalkan Adun Kota Sentosa Chong Chien Jen semasa pembentangan RUU tersebut. If you look at us, GPS is made of 4 component parties, PBB, SCPP, PRS, PDP. In our party constitution, to be member, you must be a Sarawakian. So we will never going to get somebody outside of Sarawak to be proposed as a candidate. Yes. Tapi dalam Malaysian Act, if you want to be a candidate, as long as you're warga negara Malaysia, yes, walaupun tidak bermastatin, you must have your secondary proposal must be from that DUN. Itu saja. Okay? Agensi Pembangunan Hulu Rajang URDA telah mengemukakan satu cadangan bagi pembinaan sebuah loji rawatan-perawatan air yang mampu membekalkan 8 juta liter air sehari di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Macan. It's a proposal from the Upper Rajang Development Agency, URDA, to implement 8 million liter per day, 8 MLD water treatment plant under 12 Malaysia Plan. This capacity of water treatment plant may be able to supply clean and treated water to Majau, Nangapoi, Poi Ilik, Ulu Poi and Ulu Macan area. For a long-term plan, the Sarawak government through our Ministry of Utilities will be implementing another 17 million liter per day
water treatment plant in line with our water supply master plan and our state water grid. Mengenai skop kerja untuk loji tersebut pula, Abdul Rahman menjelaskan ia akan merangkumi pembinaan tangki simpanan air mentah dengan stesen pam penggalak, tangki air aras tinggi dan loji rawatan air quarter staff. The proposed scope of work includes the construction of water treatment plant, including raw water intake storage tank with booster station and associated works, pipeline works including booster station and high-level water tank, service work to the water treatment plant, as well as 2 staff quarters. As for the water projects which has been planned to be implemented by URDA in the Tour of Malaysia plan, there are in total of 12 water supply projects. Under the proposed new water treatment plant and associated work for Kanawit. The estimated cost for this project is 50.84 million ringgit. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dari Adun Macan Alan Siden Gramong mengenai rancangan membekalkan air bersih di Majau, Nangapoi, Poi Ili, Melanun, Ulu Poi dan Ulu Macan semasa persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada Selasa. Bertemu kembali, kita beralih ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengemukakan rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya saingan Piala Malaysia 2020 yang ditangguhkan sebelum ini dapat diteruskan bagi menamatkan baki 7 perlawanan musim ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American Nine American bagaimanapun berkata rayuan itu hanya akan dikemukakan jika terdapat penurunan kes COVID-19 dalam negara. Secara peribadi, selaku Menteri Belia dan Sukan, memang saya amat berharap supaya 7 matches ataupun 7 perlawanan ini dapat diteruskan di negeri-negeri yang dianggap sebagai hijau. Namun kita akur kepada MKN dan melihat bahawa kesihatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting di samping juga kata kesediaan dua negeri tersebut untuk memberi kebenaran. Tapi apapun, insya-Allah kita akan KBS akan mengemukakan rayuan demi rayuan setiap kali menyaksikan bila mana ada penurunan kes COVID bagi memastikan sukan bola sepak yang diminati oleh rakyat ini tetap mendapat tempat di negara kita. Saingan Piala Malaysia masih berbaki 7 perlawanan melibatkan 4 aksi suku akhir yang dijadualkan pada 12 dan 13 November, diikuti 2 perlawanan separuh akhir pada 17 November dan final pada 22 November. Perlawanan suku akhir Piala Malaysia 2020 bakal menyaksikan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT menentang Kuala Lumpur Pulau Pinang berdepan UiTM FC, Terengganu FC melawan Perak, sementara Kedah berdepan juara 33 kali Selangor. Pelumba Malaysia Mitchell Chiah akan kembali beraksi dalam kejohanan Perlumbaan Jelajah Dunia WTCR anjuran Persatuan Automobil Antarabangsa FIA hujung minggu ini. Ia selepas khidmatnya terus ditagih Hyundai Team Ensler bagi perlumbaan terakhir musim ini di Motorland Aragon, Sepanyol. Atlet kelahiran Kuala Lumpur berusia 22 tahun itu pulang ke Malaysia baru-baru ini selepas mengecapi kemenangan dalam pusingan pertama jelajah Jerman EDEC TCR bulan lalu. Menurut Mitchell, beliau sedang menjalani perintah kuarantin selama 2 minggu ketika Kurt Trum daripada Hyundai Team Ensler memaklumkan bahawa beliau akan bersaing dalam WTCR. Ia merupakan penampilan keduanya dalam WTCR selepas kemunculan pertama di Malaysia tahun lalu bersama-sama pelumba Moto2 dan rakan senegara Hafiz Syahrin Abdullah. Chia 3 kali memasuki kelompok 20 pelumba terbaik WTCR Race of Malaysia yang menyaksikannya merekodkan keputusan yang terbaik untuk bermula di petak ke-16 dalam perlumbaan 2 dalam kalangan 30 kereta. Menurutnya, ia merupakan peluang terbaik untuk bersaing dengan pelumba handalan. Malah beliau menyifatkan ia sebagai penghormatan untuk menjadi sebahagian daripada WTCR. Sekian saja utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Khaizari Afindi. Kepada kita orang semua di luar nun, jaga diri kita orang sebab COVID-19 tu belum berakhir. Jaga jarak fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh SIDAK KKM. Baiklah, salam hormat dan selamat malam.